Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina akan sambung lagi cerita seram Rumah Puaka Part 2. Yang tak tengok lagi cerita Part 1, korang kena pergi tengok dulu, ataupun korang boleh tengok lepas korang tengok video ni, sebab cerita ni ada kesinambungan dia. Disebabkan hari tu ramai yang request nak Part 2, so here we go. Kali ni Abang Faizal share lagi kisah seram tentang rumah moyang dia. Memang seram guys. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, so without wasting any time, let's get started. Kalau korang nak tahu, sebenarnya rumah moyang Abang Faizal ni dah pun runtuh 20 tahun yang lepas. So sekarang ni just tinggal kenangan lah tentang rumah tu. Kenangan manis, kenangan pahit dan ya, tak kecuali jugalah daripada pengalaman seram. Kali ni Nina akan cerita kisah seram daripada mak Abang Faizal pula. Moyang Abang Faizal yang beli rumah ni dulu dikenali sebagai Tok Tahir Tukang, sebabnya dia ni seorang tukang. Lepas tu isteri Tok Tahir tu pula bernama Yam Laksa, sebab dia ni menjual laksa dan juga kuih muih. Abang Faizal kata moyang dia beli rumah tadi tu dari seorang nakhoda kapal pada tahun 40-an macam tu. So memang tak pelik lah kalau rumah tu sekarang ni dah pun roboh. Okey, cukup tentang latar belakang kisah keluarga Abang Faizal. Kita akan continue dengan cerita seram mak dia pula. Sejak mak dia lahir, memang dikatakan rumah tu dah berhantu dah. Dari awal beli rumah tu pun, nakhoda kapal tu dah tinggalkan saka dia dekat rumah tadi. Benda seram yang biasa terjadi akan datang bau busuk, kadang-kadang bau wangi yang macam terlalu kuat lah, dan tak tahu datang daripada mana. Biasanya bau-bau tu akan datang sekitar waktu senja atau maghrib. Rumah dulu-dulu biasanya kita tahulah kan, diorang ni akan buat bilik air dekat luar rumah. So abang mak Faizal ni selalulah terdengar macam ada orang pakai terompah tu macam dilaga-lagakan, sedangkan adik-beradik diorang ataupun keluarga diorang ni semuanya berada dekat atas rumah. Okey, kejadian seterusnya adalah kejadian ini terjadi sekitar 50-an dan masa tu waktu maghrib. Dalam rumah tu sebenarnya masih ada lagi kapal besi milik nakhoda kapal tu untuk tidur. Tapi katil tu diorang memang dah tak gunalah, diorang letak barang-barang je. Siapa je berani nak tidur dekat atas katil tu kot. Kalau Nina pun tak berani juga. So dikatakan bila waktu malam je, katil tu akan berbunyi seolah-olah macam ada orang tidur dekat atas tu. Kadang-kadang tu bergegar ke kiri, kadang-kadang tu bergegar ke kanan, seolah-olah macam ada orang yang duk beralih badan dia dekat atas katil besi tadi. Ada satu kejadian seram yang mak Abang Faizal ni memang takkan boleh lupa. Sebab yang ni lah yang paling ekstrim, dan pada masa tu mak dia baru berusia 14 tahun. Nak dijadikan cerita, pada suatu petang tu mak Abang Faizal ni kena marah dengan nenek dia. Sebab apa tak tahulah. So mak dia pun melayanlah perasaan sedih, sakit hati dia tu dekat depan pintu rumah diorang, yang mana view depan rumah diorang ni adalah kubur. Nina pernah ceritakan video yang sebelum ni, kubur depan rumah diorang ni berusia 200 tahun. Masa ni lah mak dia ternampak sesuatu yang ada dekat tiang kayu elektrik depan rumah diorang. Rumah moyang dia ni kalau buka je pintu akan terus nampak view kubur lah. Tapi sempadan kubur tadi tu dipisahkan dengan pagar kayu rumah diorang, dan juga dengan sebuah jalan berbatu merah. So masa tu kan mak dia tengah lain perasaan sedih, sakit hati apa semua. Mak dia pun duduk dekat depan pintu yang view dia kubur, dan pada waktu maghrib. Dan masa ni lah mak dia nampak benda tu. Even pada masa tu dah pun orang kata waktu senja lah kan, mak dia boleh nampak dekat bawah tiang elektrik tu macam ada sesuatu yang berwarna hitam. Benda tu dikatakan macam bentuk plastik, tapi dia bergerak-gerak. Mak dia pun macam perhatilah kan, apa benda tu? Tiba-tiba benda tu menjalar naik dekat tiang elektrik kayu tu sebiji macam ular. Tapi masa tu mak dia tak nampak lagi tahu rupa benda tu macam mana. Mak dia pun teruslah perhati benda tu sampailah benda hitam tu berada dekat puncak tiang. Dan bila dah sampai dekat puncak tiang, barulah benda tadi tu membentukkan diri dia. Lepas tu mak dia mulalah nampak macam benda tu mula julurkan tangan dan juga kepala dia. So kalau tengok sekali imbas tu, nampaklah rupa dia macam manusia, cuma tak berapa perfect lagi lah. Bahagian bawah benda tu pula masih lagi melilit tiang macam ular. Bila benda tu dah bentukkan kepala dia, pada masa ni lah mak dia nampak sepasang mata merah yang tengah tenung mak dia balik. Tapi masa tu mak dia tak fikir apa-apa tau. Mak dia tak ada pun takut, sebab mak dia macam benda tu macam tu. Benda tu pula bukan duk statik macam tu je tau, tapi dia macam meliuk ke kiri ke kanan macam orang menari tu. Banyak kali lah benda tu naik turun tiang tadi. Sampailah mak dia dengar macam bunyi enjin motor Vespa masuk ke dalam kawasan rumah dia, barulah dia tersedar. Dan benda tu pun telah melompat masuk ke dalam kawasan kubur dan hilang. So pakcik Abang Faizal ni pun dia tepuk lah bahu mak dia kan, tanya, kau ni apa besar macam ngelamun sangat dekat luar tu. Lepas dah kena tepuk tu, barulah mak dia macam baru tersentak lah, macam baru tersedar lah. Bila dia tanya, besar termenung sangat kan. Lepas tu mak dia pun ceritalah yang apa yang mak dia nampak tadi. So pakcik dia pun kata, kalau kau nak tahu, tu lah hantu. Masa tu mak dia memang terkejut, sebabnya
baru first time nampak hantu kan. Okey, kita akan sambung pula cerita seram dari POV jiran-jiran nenek Abang Faizal dan juga sepupu nenek Abang Faizal sendiri. Kalau korang nak tahu, benda ni dia bukan kacau Abang Faizal je tau, tapi dia kacau juga jiran-jiran tetangga dekat situ. Dulu nenek Abang Faizal ni dia suka tinggal dekat rumah anak-anak dia. Lepas tu rumah dekat kampung tu memang akan ditinggalkan berminggu-minggu lamanya. Rumah nenek Abang Faizal ni besar, jadi macam agak sunyi lah kalau dia nak duduk situ sorang-sorang kan. Jadi ya, dia akan pergilah ke rumah anak-anak dia untuk tinggal dekat sana. Disebabkan rumah nenek dia tu besar, so nenek Abang Faizal ni akan tinggal seorang diri lah dekat bilik dekat belakang rumah. Bilik ni memang ada akses keluar masuk, so nenek dia tak perlulah nak lalu dekat ruang tamu depan rumah and then masuk ke bilik paling hujung. Lepas tu bahagian bilik tadi yang bersambung dengan ruang tamu rumah tu, nenek dia kunci pintu. So ruang tamu tu memang kosong, tak digunakan dan memang tak ada perabot. So kawasan tu just untuk anak beranak kalau datang balik rumah tidur. So ruang tamu tu hanya akan digunakan kalau ada saudara mara diorang datang ataupun anak cucu diorang ni balik ke kampung, barulah digunakan. Kalau tak, memang kosong macam tu lah ruang tamu tu, nenek dia tak akan masuk. Setiap kali nenek Abang Faizal ni pergi tidur dekat rumah anak-anak dia, diorang ni mesti akan dapat call. Ada yang call cerita dekat rumah nenek tu macam-macam gangguan semasa nenek ni tak ada dekat situ. Jiran-jiran boleh dengar macam bunyi pinggan mangkuk ni yang berlaga-laga, bising sangat, seolah-olah macam dekat rumah tu ada buat kenduri. Bila jiran diorang call akan tanya ada sesiapa ke balik rumah kan, tapi nenek dia jawab tak ada sesiapa. Siapa je nak balik ke kampung tu kan kalau nenek dia sendiri pun tak ada dekat rumah tu. Disebabkan bunyi-bunyi ataupun gangguan-gangguan tadi menyebabkan jiran-jiran nenek dia ni terfikir yang rumah diorang tu sebenarnya berpenghuni, tapi sebenarnya tak ada siapa pun kat rumah tu. Ada satu kejadian yang menyeramkan terjadi dekat sepupu nenek diorang yang merupakan jiran diorang sendiri. Jadi sepupu nenek diorang ni diorang panggil sebagai Mak Su Zainun. Rumah Mak Su dengan rumah nenek Abang Faizal ni just dipisahkan dengan satu lorong yang kecil. Jadi bila rumah dah dekat-dekat macam tu, biasanya diorang akan bertegur sapa lah kalau masing-masing ada dekat dapur. Satu hari tu Mak Su ni dia terbangun awal sekitar pukul 8 pagi sebabnya dia dah terbiasa dah bangun awal. So rutin dia sebelum azan subuh dia akan pergi ke dapur, buka tingkap apa semua, lepas tu dia akan sambunglah buat kerja-kerja dia, sambil-sambil dia akan menjenguk lah dekat tingkap yang dia buka tu. So dari tingkap rumah dia ni boleh nampak lah rumah nenek Abang Faizal. Kalau nenek Abang Faizal ada dekat dapur juga, biasanya diorang akan bertegur-tegur lah sebab dekat kan. So masa Mak Su ni tengah buat kerja kan, lepas tu dia tertengok lah dekat tingkap, tiba-tiba dia ternampak macam ada seseorang yang keluar daripada pagar kayu rumah nenek Abang Faizal dan keluar menuju ke surau. Orang tu jalan macam biasalah, tak ada apa yang pelik pun. So Mak Su Zainun tadi tu dia ingat tu nenek Abang Faizal. So dia pun tegur lah, Suyah dah nak ke surau ke awalnya? So Mak Su Zainun ni pun kelam kabut lah siapkan diri dia sebab dia nak ikut abang nenek Faizal ni ke surau juga. Surau tu pula tak jauh pun daripada rumah diorang, je selang beberapa rumah je. Masa Mak Su tadi tu dah berjalan keluar dari rumah dia, dia dah terfikir dah, okey mungkin masa ni nenek Abang Faizal dah sampai pun dekat surau. Yelah, surau dekat kan. Tapi bila dia sampai dekat surau, dia rasa pelik pula sebabnya surau tadi tu gelap gelita, tak ada satu cahaya pun. Mak Su ni pun dia start pelik lah, mana Suyah ni? Dia mestilah ke surau kan, takkanlah dia pergi tempat lain pula pagi-pagi macam ni. Dalam keadaan macam tertanya-tanya macam tu, Mak Su tadi tu pun patah balik ke rumah dia sebabnya dia memang nampak jelas yang nenek Abang Faizal ni pakai telekung berwarna putih dan bawa beg telekung dia, dan dia berjalan keluar dari rumah tu menuju ke surau. So macam tadi aku nampak dia, tiba-tiba tak ada pula. Dah tu ke mana pula nenek Abang Faizal nak pergi? Pelik. Masa dia jalan balik tu, Mak Su ni terkejut. Sebab apa? Sebab dia nampak nenek Abang Faizal pula. Lepas tu Mak Su ni pun tegurlah nenek. Dia kata, Suyah pergi mana? Nenek dia pun balas lah, nak ke surau lah. Mak Su ni lagilah pelik kan. Tadi dia nampak nenek Abang Faizal tu keluar, tiba-tiba dia jumpa sekali lagi nenek Abang Faizal tu nak pergi ke surau pula. So dia kata lah, bukan tadi dah keluar ke? Lepas tu korang tahu tak nenek Abang Faizal cakap apa? Mana ada, baru je turun dari rumah ni. Sudah. Dah tu siapa yang Mak Su Zainun nampak tadi? Bila Mak Su tu dia try ingat balik momen masa dia nampak nenek Abang Faizal tadi, dia perasan masa benda tu keluar daripada rumah nenek Abang Faizal, lampu rumah tu nenek tu tak buka pun. Biasanya nenek Abang Faizal ni dia akan buka lampu lah sebelum dia tinggalkan rumah. Tapi pagi tu memang gelap gelita. Dan yang paling seram tu, benda tadi tu buka pintu pagar tanpa menggunakan tangan. Meremang. Okey guys, itu sajalah perkongsian cerita seram daripada Abang Faizal tentang rumah pusaka nenek moyang dia yang telah beli rumah tadi tu daripada seorang nakhoda kapal, yang mana nakhoda kapal tu meninggal and then dia pun tinggalkan juga saka dia dekat situ. Jadi saka tu lah yang mengganggu keluarga Abang Faizal ni. Wah, seram, memang seram sebab dia punya gangguan tu agak ekstrim sebab menyamar lah apa.
Jadi setahu Nina, kalau benda yang bab-bab menyamar ni adalah hantu raya lah. Ya, biasanya orang-orang dulu suka beli hantu raya kan, untuk menjaga harta-harta dia macam tu. Okay guys, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Dan terima kasih juga kepada Abang Faizal sebab sudi kongsi cerita ni dengan Nina dan juga dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sini. And ya, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.